أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi pada pagi ini kita meneruskan lagi siri Riyadhus Salihin yang keempat. Kita masih lagi di dalam bab al-ikhlas wa ihdarun niyyah fi jami'il a'mal wal aqwalil barizah wal khafiyah. Jadi hadis yang keempat, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر أو كما قال. Jadi dalam hadis ini daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu peperangan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di Madinah sesungguhnya ada beberapa orang lelaki, tidak kamu wahai sahabat-sahabat yang bersamaku berjalan suatu perjalanan, tidak kamu lintas mana-mana lembah kecuali mereka itu dikira bersama kamu, disebabkan mereka itu tidak dapat turut bersama kamu kerana mereka sakit. Di dalam riwayat yang lain, kecuali mereka itu juga berkongsi pahala dengan kamu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Nabi SAW daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, kami pulang daripada peperangan Tabuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada kaum-kaum yang di belakang kita sana di Madinah, di mana tidak kamu lalui mana-mana lorong, mana-mana lereng bukit, dan tidak kamu lalui mana-mana lembah, kecuali mereka itu dikira bersama kita, disebabkan mereka itu tidak dapat bersama kita kerana keuzuran mereka. Jadi dalam hadis ini
menunjukkan kepada kita bahawasanya niat itu menyebabkan kita mendapat pahala. Orang yang memang niat dia nak berjihad bersama-sama dengan Nabi SAW dan para sahabatnya, tetapi apakan daya, mereka tersangat uzur, mereka sakit, ataupun isteri mereka sakit, sebagaimana Sayyidina Uthman di dalam peperangan Badar. Isterinya sakit sakit mati, maka terpaksalah pulang. Dan ada juga yang pergi di pertengahan jalan, kudanya tergeleceh dan patah kaki untuk pergi berperang dan pulang. Dan ada juga yang terlalu miskin, sehingga anak dengan bapa berebut satu senjata dan undi. Wahai anak, aku dah tua. Bila naik anak dalam undian itu, maka bapa berkata kepada anak, wahai anak, aku dah tua, biarlah aku mati syahid masuk syurga dulu pada kamu. Maka anak dia kata, mana boleh, masalah syurga ini aku tidak akan berikan padamu, wahai ayah. Begitu sekali berlumba-lumbanya para sahabat ni, walaupun dalam keluarga mereka, untuk mendapatkan keredaan Allah, untuk mendapatkan balasan daripada Allah. Jadi kalau makna disebutkan itu mati syahid atau syurga, maka meleleh air liur mereka untuk mendapatkannya. Begitu dengan cerita bagaimana seorang miskin, seorang yang tidak ada makanan, dah tak makan sampai 3 hari, datang dalam majlis Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW suruh bawa ke rumah isteri-isteri baginda. Maka tidak didapati apa jua makanan kecuali air sahaja, air sejuk sahaja. Maka dibawa balik kepada Rasulullah. Rasulullah kata, barang siapa yang boleh beri makan kepada orang ini, aku jamin bagi mereka syurga. Para sahabat bila sebut syurga, sudah tentulah bagi mereka sangat-sangat mencintai syurga itu, suka untuk nak masuk syurga. Tapi apakan daya, di rumah mereka tidak ada makanan. Maka terlintaslah pada seorang sahabat makanan anak dia di rumah. Maka dia pun meminta, ya Rasulullah, aku akan bagi makan semiskin ini. Bila balik ke rumah dia, maka ditutup pintu, disuruhnya si yang lapar tadi duduk di luar, dipadamnya lampu, ditepuk-tepuk anak kecilnya itu supaya tidur. Maka yang telah berjanji dia dengan Rasulullah SAW untuk memberi makan ini merasai terkilan, dengan sebab dia balik ke rumah dah janji dengan Rasulullah nak bagi makan, suruh duduk di luar, padam lampu rumah dia, menepuk-nepuk anak dia. Sehinggalah sekian lama, barulah dipasangnya lampu, dijemputnya masuk dan diberi makan. Jadi si lapar tadi bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, dia dah janji dengan kamu nak bagi aku makan, tetapi dia dera aku bila dia bawa balik ke rumah dia. Maka Rasulullah tanya, dia pun menjawab, sebenarnya ya Rasulullah, bila engkau kata begitu, maka aku terlintas makanan anak kecil aku itu saja yang ada. Maka aku balik ke rumah, aku padam lampu dan aku tidurkan anakku. Selepas anakku dah tidur, aku pasang lampu dan aku jemputlah dia makan. Maka turunlah ayat Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Mereka ni lebih mengutama orang lain daripada diri mereka, walaupun benda itu khusus untuk mereka sendiri. Itulah para sahabat ridwanullah alaihim. Dan begitu jugalah kaum Ansar yang sanggup memberi apa saja bantuan dan pertolongan, sehingga isteri mereka pun sanggup diceraikan untuk diberikan kepada para sahabat yang datang sehelai sepinggang itu. Begitulah pengorbanan dan ukhuwah yang ditunjukkan oleh
para sahabat ridwanullah alaihim, sama ada di kalangan muhajirin ataupun ansar ridwanullah alaihim. Jadi peranan niat itu, niat nak pergi berjihad dengan Rasulullah SAW, niat nak buat kebaikan yang amat sangat. Dan memang kalau ada keperluan atau ada keupayaan, sudah tentulah mereka akan pergi bersama Rasulullah SAW. Jadi dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Bagi fuqara Madinah, mereka ini mulia diri, tak pernah mereka tunjuk mereka ni orang yang fakir, miskin, papa kedana. Orang duk sangka mereka orang senang, orang kaya, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang yang sangat susah, orang yang tidak mencukupi segala keperluan mereka. Kalau kita nak tahu para sahabat ini memang mereka adalah orang yang sangat miskin. Kerana apa? Kerana mereka berhijrah tu tinggal segala-galanya harta benda mereka di Madinah, di Mekah. Mereka datang sehelai sepinggang kerana perintah Allah SWT untuk berhijrah, hijrah kepada Allah, kerana Allah. Maka tidak takut kepapaan, tidak takut miskin, demi bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka datang sehelai sepinggang. Oleh sebab itu Allah Ta'ala puji kaum Ansar, awaw wa nasaru, maka berikan tempat tinggal kepada para sahabat muhajirin, dan mereka telah membantu habis-habisan dengan segala harta benda mereka. Bila ditaakhi oleh Rasulullah SAW antara muhajirin dengan Ansar, maka mereka mewarisi harta masing-masing sebelum turunnya ayat faraid yang memansuhkan warisan daripada taakhi tersebut. Jadi itulah peranan niat. Betapa besarnya bila kita memasang niat dan keazaman kita untuk melakukan kebaikan bersama-sama dengan kafilah kebaikan, kafilah jihadiyah yang melaksanakan jihad. Jadi hari ini kita umat Islam ini ialah umat Islam yang di dalam dua ilat, di dalam kelemahan, kerana telah kita dijajah, kita dipecah perintah, kita distrategi dengan berbagai-bagai strategi untuk melemahkan umat Islam, untuk melemahkan Islam ini, untuk menghapuskan Islam ini. Semua segi disusun strategi oleh Barat, oleh Salibiyah, oleh Zionis, dan oleh Syu'iyah, dan juga Syiah yang mula kuat, di mana Khumaini la'natullah telah mengumpulkan keseluruhan bentuk Syiah, Syiah yang kafir, Syiah yang murtad, Syiah majusi, dikumpulnya semua sekali di dalam wilayatul faqih itu untuk menghadapi Ahlus Sunnah. Oleh sebab itu kekuatan mereka itu dapat meruntuhkan negara-negara Islam di Timur Tengah, dan juga mereka mengirim orang-orang mereka, ustaz-ustaz mereka untuk mengembangkan Syiah di seluruh dunia. Kita pun tidak terlepas daripada perkara tersebut. Jadi sudah sampailah masanya, bukan hanya bercakap saja. Ulama suka bercakap, suka berseminar. Yang muda-muda pula suka jadi ekstrim, suka menjadi pelampau. Jadi ke mana-mana pun tidak akan pergi. Ulama pun tidak akan pergi ke mana-mana, dan orang muda-muda pun tidak akan pergi ke mana. Bila ulama, bila pemuda, orang muda-muda, generasi muda meninggalkan ulama, maka mereka akan sesat dengan ghulu mereka, dengan tatarruf mereka. Dan apabila ulama pula membelakangkan orang muda-muda yang ada hamasah, hanya dengan ilmu mereka saja, hanya tinggallah kata-kata saja,
maka tidak berupaya untuk melakukannya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengutamakan orang muda-muda dan ditaujihnya orang muda-muda ini. Lihatlah kepada Muaz bin Jabal. Lihatlah kepada Sayyidina Ali yang dididik oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Semuanya ialah generasi muda yang telah ditaujihkan oleh Rasulullah SAW menjadi ulama, menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat. Jadi begitulah. Jadi niat adalah sangat penting. Qasad adalah sangat penting. Pasang niat adalah sangat penting. Keazaman juga termasuk dalam niat. Niat untuk melakukan kebaikan. Keazaman untuk melakukan jihad dengan sungguh-sungguh. Kalau ada peluang, mereka akan lakukannya. Maka juga tidak terlepas daripada peluang itu. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dia, "Man lam yaghzu wa lam yanwi an yaghzuwa famitatu mitatan jahiliyah." Barang siapa yang tidak berniat, tidak berjihad dan tidak ada niat untuk berjihad, maka mati mereka itu ialah mati jahiliyah. Jadi cukuplah setakat itu memahami dalam hadis ini bagaimana para sahabat yang fakir miskin itu mereka tidak ada keupayaan. Para sahabat yang sakit, sakit lama, sakit yang tidak ada harapan sembuh, mereka bercita-cita. Bahkan yang buta pun, Amr bin Jumuh, walaupun buta mereka nak keluar perang, minta sungguh-sungguh pada Rasulullah untuk berperang, dan mereka mati syahid. Mereka dapat pahala, walaupun mereka tidak ikut serta dengan sebab keuzuran pada diri mereka, dengan sebab kefakiran mereka, tidak ada kenderaan, tidak ada senjata, maka mereka mendapat pahala sama dengan apa yang telah dilakukan oleh mujahidin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.